Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini alhamdulillah bercahaya kita gini, alhamdulillah. Berseri. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat menyambung kuliah kita walaupun hari ini kira cuti. Tapi kita di KL ni dah masuk KL dah. Masuk KL tak cuti lah. Sebahagiannya cuti dapat hadir, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi lah surah Kahfi. Kita baca surah yang ke-18. Hari ini kita baca dari ayat 83 dari muka surat 302, surah Al-Kahfi. Surah Kahfi, surah yang ke-18, ayat 83. Muka surat Mushaf 302. Baik, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى
بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita rafa'kan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, penguasanya alam semesta, pencipta segala yang ada, melainkan Dia yang kekal dan tidak akan mati buat selama-lamanya. Selawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utuskan untuk menjadi petunjuk kepada kita, penunjuk jalan menuju kepada redha-Nya, dan menyampaikan kepada kita wahyu-wahyu daripada Allah yang Maha Esa. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda yang mulia, yang suci, para sahabatnya yang mulia, dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita kita dalam surah Kahfi. Surah Kahfi ni kalau kita perasan dia banyak chapter, dia banyak kisah di dalamnya. Kisah tu pertama kerana dia ada kaitan dengan sebab turunnya surah. Kalau kita ingat balik, kenapa dia turun surah ni, dia adalah sebahagian daripada ujian terhadap Nabi SAW, ujian kenabian, di mana orang kafir Quraisy dia nak tahu Nabi Muhammad ni betul Nabi ke bukan Nabi. Jadi orang Quraisy ni dia nak tahu betul ke bukan. Apa mereka buat? Dia hantar delegasi kepada Yahudi di Madinah untuk tanya orang Yahudi. Sebab Yahudi ni ke ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang ada kitab. Dia dikira orang yang memiliki ilmu dan panduan pada zaman dia. Jadi dia orang ni orang tak ada kitab. Orang Quraisy. Quraisy ni dia kerja dia jaga Kaabah je. Dan akhirnya dia semua berhala. Dia tak termasuk daripada ahli kitab. Jadi yang orang cerdik pandai ni duduk di kalangan siapa? Duduk di kalangan Yahudi dan Nasrani. Adalah Nasrani sikit masa tu duduk di Mekah. Itulah terutama Waraqah bin Naufal, yang kira menjadi pakcik kepada Khadijah. Yahudi duduk di Madinah. Jadi bila orang Quraisy ni dia tanya orang Yahudi di Madinah tentang macam mana nak tahu Muhammad ni betul-betul Nabi ke bukan. Akhir sekali orang Yahudi ajar kepada penduduk Mekah untuk test Nabi Muhammad ni Nabi ke bukan Nabi. Akhirnya mereka tanya tentang 4 soalan. Benar?
Soalan yang pertama tanya tentang seorang lelaki yang menguasai bumi. Menguasai bumi, bukan satu negara dah. Dia menguasai dari timur sampai ke barat. Kemudian tanya tentang pemuda-pemuda yang tidak diketahui kisah mereka, apa yang mereka buat. Kemudian tanyakan tentang ruh, tanyakan tentang ruh, sehingga akhirnya turunlah surah Al-Kahfi ini. Bagaimana yang kita sebut di awal surah itu tentang perkara yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab kepada mereka, aku akan jawab. Aku akan jawab, tapi Nabi lupa sebut insya-Allah. Lalu turunlah beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi ini. Kalau kita bahaskan tentang chapter-chapter dia dah banyak dah. Jadi bermula daripada kisah bagaimana diuji agama, bagaimana kisah diuji dengan pemimpin, bagaimana diuji soal akidah, bagaimana pula diselamatkan kisah mereka tidur dalam gua, kemudian fitnah terhadap dunia, macam mana kita nak pilih kawan, sehinggalah cerita tentang fitnah ilmu, ujian, jangan sombong dengan ilmu. Ini semua cerita-cerita yang ada dalam surah Kahfi. Sampai hari ini kisah kita ialah tentang kisah penguasa. Di dalamnya ada makna tentang kekuasaan dan jangan juga terfitnah, tertipu dengan kuasa. Jadi kalau Nabi Musa, Allah uji dia sehingga dia terfitnah dengan ilmu. Maka ada juga orang yang terfitnah dengan kuasa. Ada orang terfitnah dengan dunia. Ada terfitnah dengan nafsu. Ada orang terfitnah dengan harta. Ada orang terfitnah dengan ilmu. Dan ada orang terfitnah dengan kuasa. Ini salah satu daripada fitnah yang Allah Ta'ala. Sebab tu baca surah Kahfi ni penyelamat di zaman fitnah. Betul tak? Jadi cerita hari ini berkaitan dengan seorang lelaki penguasa, tapi kekuasaan dia tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ni dikenali sebagai Dzulqarnain. Inilah yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Baik, sebelum kita baca tentang Dzulqarnain, kita ulang sekali lagi tentang kata Imam Mujahid ahli tafsir, raja yang menguasai alam, menguasai bumi dari timur dan barat ni ada 4 orang. 2 daripadanya beriman, 2 daripadanya kafir. Yang beriman siapa? Pertama Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman, dia menguasai daripada timur sampai ke barat. Bahkan dia yang paling berkuasa dalam ramai-ramai. Bukan setakat timur dan barat, angin pun tunduk pada dia, jin pun tunduk pada dia, binatang pun tunduk pada dia. Hak ni tak ada tandingannya. Sebab dia minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Kata Nabi Sulaiman, dia minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah aku kekuasaan yang tidak akan didapati oleh seorang pun selepas daripadaku. Jadi Allah bagi kepada Nabi Sulaiman penguasaan sampai kepada jin pun tak boleh nampak apa. Syaitan pun selama ni duk mau ilmu sihir pun tak boleh. Sehingga Nabi Sulaiman, kita baca cerita dia dalam surah Baqarah itu, dia kutip-kutip kitab sihir dan dia simpan dalam satu peti dan dia tanam di bawah sehingga sana dia, sehingga syaitan ni tak boleh datang untuk ambil ilmu sihir, dan dia larang orang amalkan sihir. Tapi bila Nabi Sulaiman meninggal, syaitan dia tak boleh masuk dekat singgah sana tersebut. Tapi syaitan pergi hasut orang, nak tahu tak apa yang menyebabkan kekuasaannya Nabi Sulaiman.
Jadi dia hasut orang-orang jahil. Dia kata Nabi Sulaiman ni dia ada ilmu dia. Nak tahu ilmu dia, mengkorek bawah sehingga sana dia. Dia gali, dia keluarkan kitab tu. Akhirnya syaitan ajarkan kembali kepada mereka ilmu sihir. Itu Nabi Sulaiman. Penguasaan yang sangat luas. Tak ada orang yang menandinginya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi nak tangkap syaitan tu, Nabi teringat kepada doa Nabi Sulaiman, Nabi lepaskan balik. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nak menyaingi doanya Nabi Sulaiman. Itu yang paling utama. Yang kedua, Dzulqarnain. Ini orang beriman, Dzulqarnain. Yang kedua lagi yang tak beriman, itulah Namrud. Namrud. Yang satu lagi penguasa Babylon, nama dia Nebuchadnezzar. Tapi dalam bahasa Arab dia Bukhtanasar. Kalau kita belajar sejarah zaman SPM dulu, sejarah dunia, ada cerita ni. Kalau kita belajar tamadun dunia, Mesopotamia, tamadun Cina, India, termasuk Mesopotamia ni adalah Babylon, dan kisah Raja Nebuchadnezzar ni ada disebut dalam tu. Baik, sebelum kita detail cerita Dzulqarnain, siapa dia Dzulqarnain ni? Dzulqarnain ni siapa? Dan zaman bila dia ni hidup? Hari ni ngaji sejarah lah pula ni. Dzulqarnain ni, ada orang kata dia ni Alexander the Great. Alexander the Great. Nah, Alexander the Great ni, dia ni sebelum kita kenal dia Dzulqarnain, saya sebut dulu tentang Alexander the Great ni supaya kita nak letak dia ni sama ke tak dengan sifat yang ada dalam Quran. Okay? Pertama, Alexander the Great ni hidup di zaman Aristotle. Dia hidup mana Alexander the Great? Greek, Yunan. Betul tak? Yunani. Dia hidup zaman Aristotle, Plato. Ni Alexander the Great ni, dia duduk di mana? Di Greek, Yunan. Apa agama dia? Dia ahli falsafah ni, orang beriman dengan Aristotle. Tok guru dia Aristotle, Alexander the Great ni. Dia ada patung tugu dia dekat Greek, Alexander the Great ni. Kalau tok guru dia Aristotle, dia ni orang Islam ke tidak? Nombor satu lah sekali, sifat Alexander the Great tak sama dengan Dzulqarnain, ialah Alexander adalah seorang kafir, Dzulqarnain seorang yang beriman. Tes yang pertama fail dah. Okay. Tes yang kedua, zaman dia hidup, zaman Aristotle hidup dikira-kira zaman Nabi Isa alaihissalam, dalam fatrah Nabi Isa alaihissalam. Adapun Dzulqarnain, Al-Imam Al-Auza'i juga disebut oleh Ibn Kathir dalam tafsir dia, bahawa dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebut dia pula beriman, dia Islam, masuk Islam dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. So Nabi Ibrahim ni memang special. Bermula kisah dia dibesarkan dalam keluarga yang tidak beriman. Ayah dia pembuat patung berhala, membesar, kemudian lawan pula Raja Namrud, hak kafir tu. Raja kafir hak Namrud tu, seorang lagi kafir tu kan Namrud kan, penguasa timur dan barat. Kemudian selepas daripada Namrud tu, dia pula mengislamkan seorang raja juga penguasa timur dan barat. Wallahu ta'ala alam, boleh jadi lepas Namrud mati tu. Tapi disebut apa tu, Dzulqarnain seorang raja menguasai timur dan barat, masuk Islam di bawah dakwahnya atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. So
soalan kita tadi, adakah Alexander the Great adalah Zulkarnain? Test yang kedua, zaman dia hidup pun tak sama. Hak ni zaman kedua, hak ni zaman Nabi Ibrahim ni lebih awal, lebih kurang jarak masa 2000 tahun antara dua tu. So dia bukan Alexander the Great. Tapi kenapa orang kata dia lah Zulkarnain? Alexander the Great ni juga, dia memang juga dikenali sebagai Zulkarnain kerana dia punya perisai, topeng dia ni ada dua tanduk. Zulkarnain kan dua tanduk, jadi dia dua tanduk. Dia juga dikenali sebagai Zulkarnain. Tapi test yang ketiga disebut dalam perbahasan berkaitan dengan Zulkarnain dengan Alexander. Alexander ni orang orang Greek, sedangkan Zulkarnain ni orang Arab. Jadi tiga kriteria tu dia bukan Zulkarnain. Okay? Alexander the Great bukan Zulkarnain. Cumanya oleh kerana dia dikenali sebagai Zulkarnain, orang memiliki dua tanduk juga, sebahagian orang dan ramai orang menganggap dua watak ni adalah sama. Ramai orang menganggap Alexander the Great itulah Zulkarnain. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang kita sebut tentang sejarah tu, dia bukan. Dia bukan. Ada yang menyebut Alexander the Great dikenali dengan Zulkarnain kerana pengaruh besarnya Zulkarnain yang pertama. Dia ni kira Zulkarnain yang kedua, the second Zulkarnain. Zulkarnain pertama ni Islam, kerana terlalu hebatnya dia. Bila keluar Alexander the Great, orang gelar dia sebagai Zulkarnain juga, sebagai the second Zulkarnain kerana hebatnya. Tapi apabila sejarah itu ditulis, hari ini banyak orang yang baca sejarah daripada tulisan-tulisan Yunan. So asal cerita Zulkarnain, orang anggap inilah dia. Sebenarnya dia the second Zulkarnain. Dia bukan the first. The first yang beriman. Okey, yang first ni adalah orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar, nak tunjuk kepada kita watak orang yang berkuasa tapi beriman. Sebab tu di hujung ayat, kalau kita parking ayat ni sebelum kita cerita hujung apa detail cerita dia, kita parking ayat tadi, kita wakaf pada ayat 98. Cuba baca makna dia lah. Kita hujung dulu, lepas tu kita patah balik. 98 dari surah Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, setelah itu berkatalah Dzulqarnain, qala hadza rahmatun mir rabbi. Dia ni hebat, kekuasaan dia, kekuatan dia, lawan Ya'juj Ma'juj. Lepas tu dia cair besi tu. Bayang lagu mana dia cair besi. Dia buat tembok tembok Ya'juj dan Ma'juj tu besar. Hatta idza sawa bainas sadafain, dia kumpul besi, kumpul sampai dua gunung tu jadi sama. Berapa tan dia tak besi tu? Besi ni kalau lori 1 tan, kita ikut lori bukannya besar pun 1 tan. Berapa batang dia? Berat besi ni. Tiba-tiba nak letak dia sampai dua gunung, tengah gunung ni penuh besi. Sama puncak gunung ni, puncak gunung. Hatta idza sawa bainas sadafaini. Siapa dua bukit tu, dua gunung, letak besi, qala fuhu, dia kata bakar. Lepas bakar besi tu, ambil pula cairan tembaga cair, cuh atas tu. Tembaga pula banyak mana? Ni Soviet pun tak boleh nak buat macam ni. Kita ni yang paling hebat Soviet kan? Betul tak? Soviet Union ni memang dahsyat. Kalau zaman kita ni, setakat ni Amerika pun tak boleh lawan Soviet. Dahsyat Soviet ni. Kapal terbang atur, nampak paling besar orang ni dekat Ukraine tu. Zaman Soviet buat, siapa lawan ni orang tak boleh nak buat. Besar punya. Kapal terbang paling besar dalam dunia ni. Soviet ni kan hebat. Tapi kalau kita baca Dzulqarnain ni tak boleh lawan.
Gunung tu letak besi berapa tan. Asal bilion-bilion tan lah. Lepas panah kebakar tu, tuang pula tembaga cair. Akhir sekali jadi tembok Zulkarnain. Tak apa, hak tu kita cerita kemudian. Mana tembok tu, berapa semua tu, banyaklah cerita dia ni. Tapi nak ayatnya Zulkarnain ni, setelah dia buat tu, ni dia panggil raja yang beriman. Hujung cerita, dia kata, qala hadza rahmatun min Rabb. Ni semua ni rahmat Tuhanku. Dia tak nak sombong dengan kekuasaan dia. Even fitnah ilmu pun, Nabi Musa AS bila dia tanya siapa orang paling ilmu, dia Musa kata aku. Itu bab satulah. Tapi selepas daripada akhirnya Nabi Musa kembali kepada wahyu Allah SWT. Tapi nak sebut ni, sehebat Zulkarnain, bila dia ada kekuasaan, dia ada kerajaan, dia ada kekuatan, bila dia buat semua tu, kembali kepada Allah. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Sebab tu kita ni kan, kalau nak ambil iktibar daripada peristiwa ni, apa saja nikmat yang kita ada, kita panggil back forward pada hak cerita daripada awal. Iman kita, sahabat kita, agama kita, jayanya kita mujahadah lawan nafsu, jayanya kita pilih, ataupun Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala pilih kita, semua ni nikmat Allah, bukan sebab kita. Kita kena kata hadza min fadli Rabbi. Even Nabi Sulaiman pun tubik ayat ni, keluar ayat ni dia. Nabi Sulaiman bila dah datang sehingga sananya Balqis, dia kata apa? Qala hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ni sebenarnya Allah bagi kat aku, nak test aku ni syukur ataupun kufur. Inilah antara hikmat Quran ni nak turun kepada kita, nak sebut kepada kita bahawa segala nikmat yang ada pada kita ni sebenarnya anugerah dari Allah. Jangan sombong dengan nikmat yang kita ada. Dengan ilmu pun jangan, dengan harta pun jangan, dengan kekuatan pun jangan, dengan kekuasaan pun jangan. Dan siapa yang tak ada orang, even kalau ada tiba-tiba hari ni Allah bagi kepada seseorang tu kekuasaan yang hebat, tiba-tiba dia nak sombong, Allah hadirkan Zulkarnain. Mu kuat ke? Dia kuat. Dia raja hebat secara ni, boleh kata hadza min fadli Rabbi, atau qala hadza rahmatun min Rabbi. Tiba-tiba mu jadi sombong, tak padan. Betul tak? Tak padan. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah kisah yang hari ini kita nak baca tentang seorang raja yang beriman yang digelar sebagai Zulkarnain, yang memiliki atau yang memakai dua tanduk. Yang memakai dua tanduk. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zulkarnain, Allah Subhanahu wa taala sebut, yas'alu wa yas'alunaka 'an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Baik, Zulkarnain, berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar, apakah dia ni nabi seperti mana Nabi Sulaiman, ataupun dia malaikat seperti mana turunnya Harut dan Marut kepada Nabi Sulaiman tu juga? Ada yang kata dia nabi, ada yang kata dia malaikat, ada yang kata bukan. Tapi kebanyakan ulama dalam tafsir menyebut dia hanyalah seorang raja, bukan nabi. Dia adalah seorang raja, bukan nabi. Okey. Dalam satu riwayat Imam Al-Hakim, ada satu riwayat, cuma Imam Bukhari tidak menyatakan dia sebagai hadis yang sahih. Ada riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma adri atubba'un nabiyyan am la kana am la, wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan kana am la, wa ma adri al-hududu kaffaratun li ahliha am la.
Aku sendiri pun Nabi SAW sebut, aku tak tahu at-tubba'un, ada satu dalam surah Al-Mujadilah tu, seorang Nabi ataupun tidak, dan aku juga tak tahu Nabi Dzulqarnain itu Nabi ataupun bukan. Jadi Nabi SAW pun ada riwayat yang menyatakan Nabi tidak mengendoskan Dzulqarnain itu sebagai Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun nama dia, gelaran dia Dzulqarnain, nama dia wallahu ta'ala a'lam. Jadi hanya ada pada gelaran, tidak pada nama. Dan itulah sebenarnya dalam Quran ni Allah Ta'ala tidak sebut banyak watak dengan nama. Dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut tidak sebut nama banyak, tapi Allah sebut watak tu macam mana. Kalau nama-nama ni sama ada nama Nabi-Nabi atau nama musuh dia yang hak berat-berat dia sebut. Ibu Fir'aun tu bunyi macam hebat tau, tapi kekuasaan dia tak hebat mana pun. Fir'aun Mesir je, cuma dia disebut dalam Quran sebab jahat lajak. Jahat lajak Fir'aun. Nak banding dengan Namrud, kuasa Namrud hebat lagi, tapi nama dia tidak disebut dalam Quran. Namrud ni kuasa luar dia, tapi nama tak sebut dalam Quran. Fir'aun kuasa tak tahu mana, hebatlah ada dekat Mesir tu, piramid. Tapi paling hebat dia jahat dia. Jahat dia tu. Jahat dia tu memang dahsyat. Mengaku Tuhan. Tu orang sebut. Adapun watak-watak ni supaya kekal kita ingat cerita ni berdasarkan watak, bukan berdasarkan nama. Jadi Dzulqarnain, nama pun kita tahu dia adalah gelaran bagi seorang raja yang memiliki dua tanduk. Fir'aun pun sebenarnya bukan nama, dia gelaran juga, gelaran raja Mesir, dia pakai Fir'aun. Baik, kita kembali kepada ayat kita. Ayat 83. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Dzulqarnain, katakanlah aku akan bacakan kepada kamu, yakni wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah bumi. Dahsyat ni. Perintah apa? Bumi, bukan perintah negara dah. Awak raja mana? Saya raja negara apa contohnya? Malaysia. Ni raja mana? Raja Cina. Ni raja mana? Raja India. Kalau tanya Dzulqarnain, awak raja apa? Raja bumi. Kalau Thailand ada nama dia Bumipol, tapi nama je. Ni raja memerintah bumi. Luas tak luas? Luas. Allah Ta'ala sebut, bukan kita nak kata dah. Fa'atba'a sababa. Lalu dia menurut jalan. Dia menurut jalan. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sebut sababa ni disebut sababa yang pertama adalah ilmu. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ada yang kedua sababa ni juga manazilil ard wa a'lamiha. Iaitulah panggil manazil, tempat tinggal di bumi, dan juga a'lam ni tanda-tanda tempat bumi yang hebat-hebat ni dikuasai oleh Dzulqarnain. Fa'atba'a sababa. Lalu dia pun pergilah ke tempat bawah kekuasaan dia, di manazilil ard. Dia pun mengambil satu jalan, pergilah tengok tempat kekuasaan dia. Okey. Hatta idza balagha maghrib asy-syams. Sampailah dia kepada maghrib, iaitulah tempat matahari terbenam. Hatta idza balagha maghrib asy-syams disebut dalam tafsir pimpinan Rahman, sehingga apabila dia sampai
ke daerah matahari terbenam, wa wajada indaha wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari itu terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur. Mana ni? Allah Ta'ala alam. Okey. Baik. Jadi dia pergi. Sampai situ dia berjumpa sampai ke tempat matahari terbenam belah barat, dan dia dapati di situ terbenam tempat ada matahari yang berlumpur. Tak apa lagi, wa wajada indaha qauma. Di situ dia mendapati satu kaum. Kaum itu kaum yang kufur dan ingkar kepada Allah. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami pun, yakni Allah berfirman kepadanya dalam kurungan mengilhamkan kepadanya. Karena dia bukan nabi, dia tak terima wahyu, maka dari sudut bahasanya kita panggil ilham. Jadi Allah ilhamkan kepadanya, wahai Dzulqarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Allah Ta'ala kata dia kafir, kamu pilih, kamu nak buat baik pun boleh, kamu tak nak buat baik pun boleh. Makna hadha anna Allah Ta'ala makkanahu minhum. Maknanya di sini Allah bagi kekuasaan kepada Dzulqarnain pada masa itu. Penduduk tu di bawah kekuasaan dia, yang dia Dzulqarnain ni kalau dia nak hukum apa pun tak ada orang marah kat dia, pasal dia adalah penguasa masa tu. Jadi qurna ya Dzulqarnain, imma makna pilihan ni dalam tafsir menyebut itulah Allah meletakkan dia dalam kekuasaan yang mana dia memiliki pilihan untuk sama ada nak hukum ataupun nak buat baik. Okey. Kemudian Allah bagi pilih. Qala, dia pun jawab. Dia pun berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dia kata apa? Adapun orang yang zalim, kufur, derhaka, kami akan azab dia. Kemudian kami akan kembalikan dia kepada Tuhannya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Diazab seksa dengan seburuk-buruknya. Adapun orang yang baik, wa amma man amana, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahu jazaa'anil husna, kami akan bagi kepadanya balasan yang sebaik-baiknya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Jadi di sini menunjukkan sifatnya yang adil. Dzulqarnain ini bukan seorang raja, pertama berkuasa, beriman, adil. Pasal apa dia kata dia adil di sini? Dalam ayat ini tunjuk orang zalim dihukum. Orang beriman, beramal saleh, dia akan layan dengan baik. Dan ini sifat seorang pemimpin yang adil. Orang buat jahat dia hukum. Jadi dia ni beriman pun ada pada dia, berkuasa pun ada pada dia, adil pun ada pada dia. Dzulqarnain. Thumma atba'a sababa. Dia pun habis itu berjalan lagi. Hatta idza balagha matli'asy syams. Jalan-jalan sampailah kepada
daerah matahari terbit pula. Jauh dia jalan. Raja daripada barat tempat matahari terbenam, dia pergi pula kekuasaan dia sampai tempat matahari terbit. Dahsyat. Kalau kita kata dia pergi macam mana dia pergi? Zaman dulu ni, cerita zaman dulu ni, cerita zaman Nabi Ibrahim tu. Kapal terbang apa dah tak ada masa tu dah. Tapi dia punya kekuasaan, dia boleh pergi. Itu sebab tu jangan dengan heran sangat ke. Teknologi kita ni sebenarnya teknologi zaman kita ni kita rasa hebat sebab kita tak tengok teknologi orang je. Hari ni pun kita tak tahu macam mana Firaun boleh buat piramid. Dia punya batu tu macam granit panggil orang. Tapi Quran sebut dia dibuat daripada tanah liat lalu dibakar. Macam mana daripada ni sehingga orang kata batu tu macam batu pahat. Betul batu, sedangkan dia adalah batu yang dibuat. Maknanya kemajuan dia sampai tanah liat dia boleh tukar jadi batu granit. Kita ni batu kita belah-belah sini kan. Kat rumah adik saya dia beli rumah asal dekat taman warna Orchid Court tu. Orchid Court belakang dekat McDonald tu ada flat lama kan. Kita nak tepuk dinding. Pasal apa? Batu lama. Batu lama dia rapuh ke? Rapuh. Baru 20 tahun. Fir'aun 3,000 tahun daripada tanah liat jadi granite. Teknologi siapa hebat? Tu kata jangan berasa kita hebat. Kita tak tengok jauh orang lain. Zaman Fir'aun tu, zaman Nabi Musa tu, Qarun buat emas. Buat emas, boleh buat emas. Kaya dia, tak tahu kekayaan dia setara mana. Allah. Baik, ala kullin. Jadi hebatnya dia ni, daripada timur tempat matahari terbenam, daripada barat tempat matahari terbenam, pergi ke matahari terbit. Sampai di matahari terbit, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia sampai kepada satu tempat kaum yang tidak ada perlindungan daripada cahaya matahari itu. Wajada min qauman satu tempat yang memang tak ada tempat, seolah-olah di kawasan yang kosong, desert. Ada desert belah-belah timur, gurun, kawasan tak ada teduhan matahari. Kalau tahu lah, kalau kita tahu misalkan Mongolia, Tibet tu dia kosong. Wallahu ta'ala alam. Cuma kita nak kata, dia kata di satu tempat di timur, satu tempat yang tak ada tempat nak teduh daripada matahari. Lebih kurang padang pasir ataupun gurun lah. Kalau kita tengok di Mongolia memang begitu lah. Belah-belah Mongolia tu kepada Turkistan ke Turkmenistan, Kazakhstan, tan itulah. Tolak Kelantan ada. Kelantan ada. Tapi adik-beradik lah. Pakistan, Afghanistan, belah timur lagi, makin timur. Di kawasan Comel tu situ tu. Kazakhstan, tubik-tubik Kelantan, baru Comel juga tu. Baik. Sampai situ dia jumpa satu qaum lam naj'al lahum min duniya sitra kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikian halnya sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Dia pun pergi lagi, thumma atba'a sababa, jalan lagi, hatta idza balagha baina saddaini, dia sampai di antara dua gunung. Dia mendapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir tidak memahami perkataan. Hampir-hampir satu kaum yang tak boleh nak cakap, tak tahu dia berinteraksi dengan macam mana. Tapi itulah yang digambarkan. Sampai situ hampir-hampir, tapi masih lagi boleh berkomunikasi. Mereka mengadu kepada dia. Sang raja mari tepat dia pun kata, qalu ya Dzulqarnain, kami ni ada masalah pasal
ada satu kaum yang dikenali sebagai Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni satu kaum orang, bukan binatang, manusia. Dia daripada keturunan Nabi Adam lah. Cuma dia ni inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dia sangat suka buat kerosakan di bumi. Habis mari serang kami, hancur apa semua. Lalu mereka minta dengan raja, sang raja ni, dia kata apa? Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bolehkah sekiranya kami tentukan bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat kamu bina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Kami tak tahan dah, Ya'juj Ma'juj dia nak mari serang kami ni, tak tahan. Boleh tak kamu buat satu tembok yang boleh membataskan antara kami dengan mereka sehingga mereka tak boleh mari? Kata dia penduduk negeri tersebut. Lalu Nabi pula Zulkarnain menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dia kata, dengan kekuasaan yang Tuhanku bagi, lebih baik daripada bayaran kamu, aku tak ambil bayaran kamu. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa hak Tuhan bagi kat aku dah jauh lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Jadi tak payah bayar. Cuma fa'inuni biquwwah, kamu tolong aku dengan kekuatan yang ada. Aj'al bainakum wa bainahum radma, kita sama-sama bina satu tembok yang kukuh di antara kamu dengan dia. Lalu Nabi dia pun minta atuni zubaral hadid. Ayat yang keberapa dah? 96. Ayat ke-96, atuni zubaral hadid. Datangkan kepadaku ketulan-ketulan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini, sehingga apabila dia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung. Dahsyat. Amat ketul-ketul besi letak berapa banyak? Tak tahu banyak mana. Dia kata ni, okey, qala fukhu, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga menjadikan besi itu merah menyala seperti api. Okey, qala fukhu, tiuplah dia, sehingga dia mana hatta idza ja'alahu naran, sehingga apabila dia jadi api merah menyala, qala atuni afrigh alaihi qitra, kemudian bawakan tembaga cair supaya aku boleh tuang di atasnya. Ni bukan main-main ni. Raja hebat ni. Tapi hebat dia ni beriman, tu hebat lagi ya. Antara kekuasaan dia dengan keimanan dia, hak mana lebih hebat? Iman dia tu hebat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana cerita ni berlaku? Orang dia duduk kaji ni, mana tembok ni? Dan apa sebenarnya kisah Ya'juj Ma'juj? Apakah berakhir di situ? Jawapannya tidak. Dia telah tertutup dengan sebab tu, namun akan kembali semula di akhir zaman. Jadi untuk sambungannya besok. Ya, tu 45 tu tak boleh lebih. Dah, kalau tengok masuk dengar tu sedap lah. Yang cuti pun tak boleh, kena 7.45 ya. Lagi cuti ada kerja banyak ni. Jadi insya-Allah cerita Ya'juj Ma'juj ni, tembok dia mana, kisah dia akhir macam mana. Dan ada sifat-sifat yang disebut dalam hadis tentang rupa dia macam mana, pakaian dia macam mana, yang menjadi tanda akhir zaman. Ini kita sambung esok pula lah, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita berakhir, kita doalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang beriman,
yang tahan ujian, tahan fitnah, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu kita dan Nabi penajar kepada kita banyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kita juga diajar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doalah agar Allah Subhanahu wa taala ni istiqamahkan kita, tetapkan hati kita dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kita ni bila kita baca cerita-cerita dalam surah Kahfi ni, ujian hebat-hebat. Sampai kena lari ke gua, sampai di sini ujian ilmunya tahap dengan Nabi Musa, ujian hartanya perlu orang ada kebun yang indah yang tak boleh senasa, ujian kekuasaannya. Kita ni tak sampai sikit pun ujian. Tu hari kaya kita tak taruh mana, ilmu kita tak taruh mana, pemimpin kita pun tidaklah siapa pun nak kena mati bunuh dan sebagainya. Orang Gaza lagi hebat daripada kita. Tapi mereka diuji, hebatnya Gaza diuji, tetap iman dia, syahid. Kita baru ni saya baca dalam statistik di Malaysia ni ada 600,000 ateis, orang tak percaya ke Tuhan. Di Malaysia ni statistik yang keluar 600,000 ateis ada di Malaysia. Termasuklah orang non Cina, India apa, tapi kalau kita baca tu orang Melayu pun ramai dah tak percaya Tuhan. Jadi kita ni baru ujian sikit baru. Nak banding ni orang ni raja penguasa bumi beriman. Jadi kita minta kepada Allah, hidayah ni milik Allah. Mintalah Allah jagalah hati kita dengan kepandaian kita tak belah mana, harta kita tak belah mana, kekuasaan kita tak belah mana, rupa kita pun tak belah mana. Dah tiba-tiba jadi tak ingat ke Tuhan. Sombong betul lah kalau lagu tu. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas keimanan dan Allah matikan kita juga di atas keimanan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.